Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good day to all of you. Without further ado, we are going to discuss the second part for law of contract in week 4, in which we have discussed earlier in the first part on the offer, consideration and acceptance. So offer made by Alia, acceptance made by Mamat, and the consideration is the 100k. So this one we have discussed on the first part. We are going to continue the balance of the elements to make the contract between Alia and Mamat to be valid. Okay. Okay, the fourth part adalah intention to create legal relation. So, it is very important that both Alia and Mamat have the intention, ada niat untuk menjadikan kontrak di antara mereka sebagai legal relation. Tapi kita tak ada section untuk intention, which just have presumption and rebuttal of presumption. Presumption tu anggapan awal mahkamah. Rebuttal tu cara kita nak membuktikan kita menolak anggapan awal mahkamah ni. Basically macam ni je, simple je. Okay, dalam kontrak kita ada dua jenis. Okay, a contract can be divided into two ways. Mana saya nak canting? First is commercial contract. Second is domestic social and family agreement. Commercial contract ni kontrak yang korang biasa buat hari-hari dengan strangers. Beli top up, beli nasi lemak, beli sarapan, beli apa lagi ya? Beli cupcake, beli tea life. That is all commercial contract. Okay. So, kalau commercial contract, court usually will presume yang antara you dengan penjual, antara buyer dengan seller ada intention, ada niat untuk menjadikan kontrak itu sebagai legal. For example, kalau Amira pergi beli tea life, contoh ataupun tukar nama, beli air teh tarik, okay, daripada syarikat teh tarik. Okay, so bila dia dapat, dia dah bayar RM5, dia dapat air teh tarik tu, dalam tu ada, dia minta pearl kan. Okay, baik punya pearl cincau. Dapat dalam air tu ada cicak yang dah lembik. Contoh. Oh, dia minum, jadi macam jelly ya, cicak tu dah lama kan. Okay, so in this situation, Amira dia dah show yang kontrak dia adalah commercial contract. Ini adalah kontrak biasa dengan tea life, teh tarik tadi. So Amira ada hak untuk sue syarikat teh tarik tadi. Sebab antara Amira dengan syarikat teh tarik, syarikat teh tarik ada duty, ada tugas untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Amira, bukan dengan melakukan kecuaian. Maknanya dia biarkan ada cicak masuk dalam dia punya boba, cincau, something like that. Macam itulah. So, antara Amira dengan syarikat teh tarik is a commercial contract. There is an intention to create legal relation. Okay. Jenis yang kedua adalah domestic, social and family agreement. So, ini adalah agreement antar family. For example, kalau lah tadi Amira, dia beli teh tarik tadi, ataupun beli teh tarik daripada mak dia jual air teh tarik kan. Tapi mak dia bagi dalam teh tarik tu ada cicak. Adakah dia akan saman mak dia? I rasa taklah. Sebab ini adalah kontrak antara family. Usually tak ada intention. Kita tak ada niat pun nak saman. If anything happen pun kita tak ada niat nak saman. So itu adalah presumption untuk kedua-dua jenis kontrak. Okay. I bagi contoh kat sini, beli nasi lemak lah. See, if you contract to buy nasi lemak in the morning, lepas tu nasi lemak smelly, you nak beli saman. Ataupun second, you beli 10 pieces of nasi lemak from mother. If the nasi lemak is smelly, are you going to sue her? Of course not lah, because you have no intention to create legal relation. Right. Ini kita refer kepada case Balfour. Okay.
Untuk domestic and social family agreement, kisah dia pasal husband dengan wife happily married. Husband janji nak bagi duit maintenance kat isteri dia. Lepas tu apa cerita dia, husband dia kena pindah ke Sri Lanka. So husband dia tak nak bayar dah maintenance kat isteri dia. Dia dah ada man baru kat sana. So wife dia nak claim. Boleh ke tak? Sebab dia buat perjanjian antara suami dengan isteri, near relation kan. Lepas tu agreement antara husband dengan wife tu tidak dikira ada intention to create legal relation. So apa yang penting, you kena jadi bijak. Macam cerita married ni. Okay. Sebab you boleh ribat, you boleh menolak andaian tadi tu dengan membuat bukti. Dalam kes married, dia ada letter, ada kontrak yang menyatakan if anything after the mortgage was fully paid, okay, mana kat sini? Okay. When the mortgage was fully paid, she brought an action for declaration that the house belong to her. So sekarang husband dia tak nak bagi rumah tu dekat dia. Rumah tu dia isteri yang bayar. Tapi nama jointly owned by the couple. So dia husband dia nak duduk rumah tu dengan man baru. Dia tak nak bagi bini lama yang duduk kat situ. So isteri dia bijak. Dia paksa husband dia buat surat, mana ayat dia okay. The husband signed an agreement. Nampak kat sini agreement whereby he would pay the wife $40 per month to enable her to meet the mortgage payment, and if she paid all the charges, dia akan pindahkan rumah tu dekat nama isteri. So macam mana, apa yang korang nak buat lepas ni, isteri-isteri kena make sure kena ada bukti hitam putih. Sebab basically kalau perjanjian antara husband dengan wife, husband janji nak belikan bukan cincin, apa yang boba, apa namanya, gelang boba, cincin boba, daun ketung semua tu, you have to make an official letter ataupun kontrak. Kalau tak, you tak boleh claim di mahkamah. Alright, faham Itu untuk antara family. Kalau commercial agreement, kau akan kata ada wujud intention to create legal relation. Macam kes Carlyle Carbolite. Sebab dalam kes ni, dia buat offer untuk siapa-siapa yang beli ubat dia, kena sesama, dia akan bayar. So, kontrak tu berlaku lah sebab ini adalah commercial agreement. Okay, macam mana nak menolak? Dalam kes Rose and Frank company ni, so basically commercial contract memang ada intention kan. So dalam kes ni Rose and Frank dia buat honorable pledge. Dalam terma kontrak tu cakap, if anything happens, kita tak akan bawa kes ni ke mahkamah. Their agreement will have no formal or legal agreement. So if berlaku pelanggaran kontrak, tak boleh saman di mahkamah. Okay, itu adalah untuk intention. Okay, so untuk latihan yang ini, you kena terangkan. I dah bagi kotak kan, nak bagi nampak kan. Kontrak bagi pada dua, domestic and commercial. Apa presumption untuk domestic? Apa kes yang menyokong presumption tu? Apa rebuttal, dan you have to provide the case yang menyokong kepada rebuttal tadi. Okay, itu saja, simple je. Kita pergi nombor 5. Elemen yang kelima adalah capacity ataupun kemampuan untuk membuat kontrak. Section 10 kata, semua agreement adalah kontrak kalau pihak-pihak dalam kontrak itu Alia dengan Muhammad competent. So kita akan banyak pakai section dalam ni. Okay. Section 10 cakap competent. Apa maksud competent? Refer kepada section 11. Dia kata seseorang tu dikira competent kalau umur, majority, berakal, sound mind, and not disqualified from contract. Macam mana kita nak tahu umur majority? Refer pula kat section 2. Age of majority Umur majority dia kata pada umur 18 tahun. Okay. And not disqualified from contract adalah maksud dia bukan orang yang bankrupt. So ingat 3 je. Section 10 kata nak buat kontrak kena competent. Section 11 kata nak tahu competent 3 perkara, umur majority, sound mind dan tidak
dia halang untuk buat kontrak. So, age of majority tak dinyatakan berapa. Refer kepada Section 2 Age of Majority Act. 18 tahun. Okay. Boleh Efek, kesan agreement yang dimasuki, yang dibuat oleh seorang minor. Majority tu umur 18. Bawah pada 18 dikira sebagai seorang minor. Minor tu bawah 18 lah. Okay, minority age. Sebagai prinsip umum, semua kontrak yang minor masuk dikira sebagai batal. So, minor tak boleh disaman atau menyaman dalam kontrak. Refer pada kes Mohori Bibi. Ini adalah kes seorang budak umur 10 tahun kalau saya tak silap, ke 8 tahun. Dia gadaikan rumah mak dia untuk dapatkan loan. So, kontrak itu dikira sebagai void, terbatal. Ingat kalau void, Section 69 restitution, kena pulangkan balik. So dalam kes ni Mohori Bibi kena pulangkan balik duit yang didapat. Orang yang bagi loan tadi tu kena pulangkan balik rumah dia. Sama macam kes Tan Hijuan, dia nak pindahkan tanah tapi dia seorang, ya Allah masuk anjing pula. Dia seorang kanak-kanak tulang. Okey. Ingat kalau apa-apa kontrak budak yang buat void. Okey. Budak-budak tak boleh disaman di mahkamah. Tetapi kita ada exception. Kita ada pengecualian. Okay. Kalau you boleh buktikan yang kontrak itu adalah necessaries. Necessaries di sini bermaksud Section 69 cakap what is supplied might be suited the minor's condition in life. For example, apa yang penting untuk kehidupan seorang kanak-kanak? Pakaian, tempat tinggal, makanan. So, itu semua necessaries. Maknanya, kalau lah you buat kontrak jual nasi lemak dekat kanak-kanak, masih lagi dikira sah. You boleh reimburse, boleh claim balik bayaran. Okay? Meaning, if the good is not necessary to the minor, seller cannot claim. So, you kena buktikan yang kontrak itu penting untuk keperluan hidup seorang minor. Okay. Contoh dalam kes Nash versus Inman ni, kontrak untuk antara seorang kanak-kanak dengan seorang tukang jahit. Okay. Nash ni a tailor. Okay, a tailor. Tapi kontrak itu untuk supply 11 fancy waistcoat. Budak ni dia belajar kat Cambridge. Dia beli sampai 11 helai coat yang mahal. Sedangkan kalau necessary berapa? Paling logik pun 2 ataupun 3 kan. Sekarang 11. So, court kata the tailor fail in his action because 11 fancy waistcoat ini bukan dikira sebagai necessary sebab the student was already adequately supplied with the clothes. So, boleh tak dia nak claim? Tak boleh. Okay. Kontrak yang kedua adalah kontrak insurans. Sebab tu kita ada insurans untuk anak-anak, insurans untuk baby dalam janin kan. Insurans untuk baru lahir pun kita dah ada insurans. Sebab kontrak itu dikira sebagai sah. Yang ketiga, kontrak scholarship. Kalau macam korang dulu sekolah, tengok member budak bawah umur 18 tapi dah ada scholarship. Apa dia tu? Yang budak pandai matematik tu nama apa lupa dah. Kan dia dapat offer untuk scholarship kan walaupun umur dia bawah 18 tahun. Kontrak itu masih lagi sah. Refer kepada kes Gucharan. The government bagi scholarship dekat Gucharan untuk belajar. Tapi dengan syarat yang Gucharan akan serve kat government for 5 years. Tapi Gucharan hanya kerja 3 tahun sahaja. Gucharan was a minor while the contract was made. So, the government claim for compensation. Kau kata, Gucharan kena bayar. Walaupun dia minor masa dia buat kontrak, tapi education is necessary to Gucharan Singh. So, dia kena bayar balik. So, Government of Malaysia berjaya buktikan yang education, the scholarship is necessary to the life of the minor. Okay, nombor 6. Elemen yang ke-6. Mesti ada kepastian. So, you kena pasti bukan setakat barang apa yang you nak beli. Contoh antara Alia dengan Mamat tadi.
Buyer kena tahu siapa pembeli dia, pembeli kena tahu siapa penjual, berapa harga exactly, barang jenis apa. Kalau antara Alia dengan Mamat tadi kereta kan. So kena tahulah kereta apa? Kereta Persona, kereta Azia, kereta Myvi. Harga berapa? 100, 10, 10,000, 15,000. You tak boleh cakap, Alia tak boleh cakap dekat Mamat, I nak jual kat you kat kereta, I nak jual dekat you kereta ni. You bayar je lah berapa-berapa. So that contract is not certain. Bila tak pasti, dia akan jadi void. Macam kes Karupan Chetty ni. Dia pasal sewa rumah. Okay. Dia nak sewa rumah. Bayar dah confirm RM35 per setiap bulan. Tapi owner cakap, duduklah lama mana awak nak duduk. So kita tak tahu berapa lama duduk. So kena cakap, okay, $35 per month for year 2021 only. Ataupun upon renewal. So you kena pastikan semua fakta-fakta penting dalam kontrak itu kena certain, kena pasti according to section 30. Kalau tak pasti, kontrak itu akan jadi void. Okay. Elemen yang ketujuh adalah free consent. Kita dah pernah bincang ni dalam minggu yang ketiga. Mesti ada sukarela dalam buat kontrak. Macam mana kita nak tahu kontrak itu sukarela? Kena ada macam mana kita nak tahu kontrak itu ada sukarela? Bila kontrak itu tidak disebabkan oleh kelima-lima ni. Coercion. Mana coercion? Coercion adalah paksaan. Paksaan tu you kena buktikan bukan dikira sebagai kesalahan di bawah kanun keseksaan. Undue influence mesti kena prove ada pengaruh, dan orang yang ambil pengaruh tu dia dah obtain unfair advantage, maknanya dia ambil kelebihan yang tak adil. Macam kes Encik Noriah ni, makcik tu dah tua, dah lah dia tua, tak pandai baca buku pula, buta huruf kan. Dia bagi tanah dia dekat anak saudara dia kat Singapura. So dia nak claim bahawa dia bagi tu bahawa undue influence. So kata benar lah, sebab dia dijaga oleh anak saudara dia, Syed Ali tu. Okay, yang ketiga, fraud, penipuan. Beza fraud dengan misrepresentation adalah niat. Fraud menipu dengan niat, misrepresentation menipu tanpa niat. Macam kes Wong Chong Kiong ni, dia tipu insurance claim. So memang dia tipu tu dengan niat. So kontrak tu dikira tak ada free consent lah. 18, yang kelima, mistake, kesilapan. You mesti buktikan berlaku kesilapan yang berkaitan dengan fakta yang penting kepada agreement. Macam cerita kes Griffith ni, dia antara Griffith dengan Brymer ni, dia sewa bilik untuk hari pertabalan raja. So dia orang tersilap, sepatutnya 24 hari bulan, tapi dia sewa pada 26 hari bulan. So kontrak tu dikira sebagai free consent. Tak ada free consent. Okay, ni kita dah cerita hari tu. Alright. Nombor 8, legality of object pun saya dah cerita hari tu dalam void contract. Objek yang you buat, yang you kontrakkan tu mestilah sah. Macam nak tahu nak sah, dia kena tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara ni. I dah cerita dah satu-satu. Contoh dengan elemen dia hari tu. Alright. Untuk recap, untuk balance 5 lagi elemen, kita ada capacity, intention, certainty, free consent and legality. Capacity tu kemampuan untuk buat kontrak. Nak tahu dia mampu, umur majoriti, tak gila, tak bankrupt. Okay. Kalau dia tak ada capacity, kontrak itu akan jadi void. Exception dia adalah kontrak itu mestilah penting dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Barulah dia boleh claim. Kalau tak, dia tak boleh claim. Intention, kena ada niat untuk menjadikan kontrak tu sebagai sah. So, you tengok kepada presumption. Kontrak tu commercial contract ke ataupun domestic contract. Nombor 3, kontrak tu mesti pasti kena certain. 4, kena ada free consent, persetujuan kerelaan bebas. Dan kelima, objek yang you buat dalam kontrak itu, contoh antara Alia dengan Mamat tadi, kontrak untuk beli kereta. Kereta tu mestilah kereta yang sah, bukan kereta curi. Contoh barang yang illegal kan.
Itu sahaja untuk elements to make the contract to be valid. Kita pergi to the second topik yang kecil, which is terms. Yang ni ada cerita satu, offer, acceptance, dah habis sampai nombor 8. Okay. Kita masuk kat sini. And terms and condition in a contract. Apa itu terma dan syarat dalam kontrak? Simple je. Dia terbagi kepada dua, express and implied. Okay, express ni apa yang dia tercatat dalam agreement. Implied ni apa yang tersirat. Macam mana kita nak tahu tersirat? Dia tak tulis kan. So dia tak, dalam agreement tak ada. Tapi you boleh refer kepada custom, kepada adat. Ataupun statutory provision, kita refer kepada akta. And the court will base on the intention, niat parti tu. Okay, yang ni selalu tak keluar exam. Yang keluar yang ni. Dalam terms kita ada dua, conditions and warranty. Mana warranty satu lagi? Ni, condition kat atas, nombor 2 warranty. Senang je awak nak bezakan. Condition mestilah sesuatu yang essential, yang penting untuk main purpose of the contract. Sebagai contoh, awak beli kereta. Apa main purpose awak beli kereta? Nak drive kan? Kalaulah kereta tu tak ada steering, boleh tak drive? Tak boleh lah. So, berlaku bila awak dapat kereta yang tak ada steering, berlakunya breach of condition. So, bila berlaku breach of condition, the injured party, awak sebagai customer, boleh rescind, terminate the contract and sue for damages. Claim ganti rugi. Selain daripada kereta, contoh lain peti ais. Apa condition untuk peti ais? Untuk menyejukkan. Kalau dapat peti ais tapi tak sejuk, freezer dia tak sejuk, it is a breach of condition. Tapi kalau pintu peti ais tu kemik, it doesn't fall under condition. It falls under warranty. Ataupun kalau kereta, dia punya kereta cala, ataupun seat tak follow awak punya spec, awak minta leather, tapi awak dapat PU, contoh. So, it doesn't fall under condition. It falls under warranty. Bila berlaku breach of warranty, pelanggaran warranty, awak tak boleh batal, tapi awak hanya boleh claim damages sahaja. Contoh kes Associated Metal Smelters ni, dia buat kontrak untuk provide metal melting furnace. Maksud dia, macam mana cakap tahu tak kalau macam orang buat kereta kan, nak untuk setiap part tu kan dia ada tempat dia tuang sebatian besi ke logam untuk jadikan pintu tu. Dia punya kalau macam aiskrim kan ada bekas untuk aiskrim, nak bagi aiskrim tu bentuk, sama macam kereta tu contoh okay. So bekas tu mestilah kena follow spec. For example kat sini dia kena tak boleh rendah daripada 2600 Fahrenheit. Kalaulah bila you tuang besi yang suhu dia lebih 2600, dia punya bekas tu akan mencair. So tak mencapai tujuan lah. Awak beli benda tu, metal furnace tu untuk meleburkan, memasukkan bentuk lebur awak punya barang tu. Tapi bila masuk jadi cair, it is a breach of condition lah. Tak mencapai tujuan awak beli barang. Contoh lain, awak beli kereta ataupun beli lori. Beli lori untuk bawa muatan 2 tan. Tapi lori yang datang boleh accommodate 1 tan sahaja. Lori tu boleh pakai, tapi dia tak menepati tujuan awak, asal awak untuk boleh bawa 2 tan. So, it is a breach of condition. Saya harap faham Okay. And warranty, cerita dalam Bettini versus Guy ni, dia cerita pasal seorang penyanyi. Dia ada dapat kontrak untuk perform, untuk menyanyi, tapi dia tak datang untuk rehearsal. Okay. Sebab sakit, dia tak datang lah rehearsal. Tiba-tiba teringat JL lah. Okay. Lepas tu, Bettini ni nak saman Guy tu. Guy tu penyanyi lah. Okay. Court kata, it was held that on the facts that missing a few days of rehearsal, you tak datang rehearsal, doesn't amount to breach of condition. Sebab dia masih lagi boleh menyanyi dengan baik walaupun dia tidak rehearsal.
Okay. Ni I dah cerita tadi example. Ni untuk beli freezer. Beli freezer berlaku breach of condition kalau freezer tak boleh freeze. Berlaku warranty kalau ada scratches. Nampak simple je kan? So, untuk latihan yang seterusnya, you have to determine the breach of terms of contract below. Awak kena masukkan breach of, untuk setiap jenis ni, untuk setiap example ni, dia masuk bawah breach apa? Condition ke breach of warranty. Okay. Issue, untuk kes yang pertama ni, apa nama dia? Chris Hemsworth kan. Dia beli kereta daripada car dealer tapi tak ada radio. Okay. Scarlett pula dia beli kereta tak ada steering. So you have to know. You have to explain to me dia masuk breach of condition ke breach of warranty. So whether the contract between Chris and the car dealer is valid, void, or voidable because what happened? Breach of warranty ke breach of condition? Reason, kenapa awak kata berlaku breach of condition atau warranty di sini? Apakah kes untuk support awak punya argument? Okay, itu sahaja. That is all for this week. Thank you very much. Any question, please don't hesitate to ask me. Assalamualaikum and a very good day to all of you.